Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian petang ini dengan kita berzikir pada Allah, beristighfar dan juga berselawat pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقوله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل
محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya safat khalqillah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya sayyid al-mursalin. Assalamu alayka ya imam al-muttaqin. Assalamu alayka ya Nabi ar-rahmah. Assalamu alayka ya Nabi at-taubah. Assalamu alayka ya syafi' al-ummah. Assalamu alayka ya musyaffa'. Assalamu alayka ya syafi'. Assalamu alayka ya taha. Assalamu alayka ya yasin. Assalamu alayka ya mustafa. Assalamu alayka ya murtada. Assalamu alayka wa ala alika tahirin. Assalamu alayka wa ala ashabika ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qad ballaghta ar-risalah wa addayta al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fi sabili rabbika haqqa jihadih. Assalamu alayka wa ala alika wa ala man hawlaka minal mu'minin wal muslimin wal mu'minat wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada petang yang barakah, pada hari Jumaat yang terakhir daripada tahun 1441 Hijrah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada pada saat-saat akhir tahun ini. Dan pada hari Khamis nanti, Rabu malam Khamis, kita akan mula masuk kepada tahun baru 1442 Hijrah. Begitulah masa berlalu dengan cepatnya dan umur kita pun makin pendek. Dan makin dekat lagi kita dengan mati. Tak tahu bila kita akhir umur kita. Entah lagi setahun, entah lagi sebulan, entah lagi satu hari. Allahu alam. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Tetapi dalam kita membicarakan tentang bab mati ini, seperti mana yang telah kita sebutkan dalam pelajaran lepas, yang di mana kita mengambil daripada kitab Syarhus Sudur, penerangan kepada jiwa, pada hati, yang telah disusun dan ditulis oleh Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 911 Hijrah. Ya, beliau telah menulis kitab ini menerangkan tentang hal kematian dan tentang hal kubur. Jadi kita sedang membicarakan tentang jenazah, kita pun bicarakan tentang kubur. Jadi kita masuklah sekali menyelam dengan pembicaraan tentang mati dan kubur. Ya tuan-tuan, semoga Allah merahmati tuan pengarang kita Al-Imam Suyuti, dia tinggikan darjatnya dan dilimpahkan keberkahan padanya, dan dilimpahkan rahmat pada rohnya, dan dilimpahkan keberkahan ilmu kepada kita, kepada Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya para jemaah sekalian, pelajaran kita semalam kita telah menyebutkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk minta kepada mati, kerana kita tidak tahu bahawa mati itu akan jadi baik untuk kita atau jadi kecelakaan untuk kita. Kalaulah anda kata orang itu orang yang baik dalam hidupnya, mengapa tidak kalau umurnya panjang itu digunakan untuk menambahkan taat kepada Allah? Dan kalaulah sekiranya dia seorang yang jahat ataupun orang maksiat, mengapa tidak digunakan umurnya panjang itu untuk dia bertaubat dan memperbaiki amalannya? Jadi kalau sekiranya dia umurnya masih lagi ada, gunakanlah untuk kebaikan diri dia. Janganlah minta pada mati. Tapi kalau dah nak minta juga kerana sebab menghadapi keadaan kesulitan hidup, ataupun penyakit, ataupun kita kata apa-apa keadaan tekanan hidup, maka kalau dia dah tak sanggup, dia minta tu, ya Allah hidupkanlah aku kalau hidup tu baik bagiku, dan matikanlah aku kalau sekiranya mati tu lebih baik untukku. Jadi kita serah kepada Allah, kita minta kepada Allah Ta'ala. Ya, demikianlah tuan-tuan dan puan-puan dalam pelajaran semalam, di mana kita dilarang oleh Nabi daripada minta mati. Tetapi di dalam membicarakan tentang panjang umur ini juga, Nabi selalu sebutkan sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Lagi panjang umur dia, lagi banyak amalan dia. Dan kalau sekiranya sejahat-jahat manusia, orang yang panjang umur tetapi jahat amalannya. Lagi panjang umur, lagi banyak dosa dia buat. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita ni disuruhlah supaya isikan umur kita ini dengan ketaatan. Kita pun tak tahu bila akhir umur kita. Sekarang kita masih leka, masih lalai dengan keduniaan, dengan main game dan sebagainya. Tapi bila dekat mati, baru kita dah cepat-cepat nak ibadat, nak beramal, dah tak guna lagi. Masa sudah time out, dah habis dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni,
gunakanlah masa sebaik-baiknya. Jadi kita pada hari Jumaat ini, kita disuruh Nabi kita SAW perbanyakkan selawat pada Nabi SAW pada malam dan pada hari Jumaat. Dan siapa yang selawat pada Nabi SAW pada hari Jumaat lepas asar, iaitu sebanyak 80 kali, maka diampunkan dosanya selama 80 tahun. Alhamdulillah. Dan kalau dia baca selawat 100 kali, Allah kabulkan 100 hajatnya. Dan hajat yang paling kecil sekali ialah melepaskan dia dari neraka. Padahal itulah yang paling besar hajat kita. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Sabarlah ya dalam kita menghadapi kesulitan hidup. Kalau kerana kita sakit, kita sabar, kita dapat pahala sabar. Dan kalau kita dalam keadaan yang di mana kita dalam kesempitan ekonomi, kita sabar, dapat pahala kesabaran. Jadi walaupun dalam mata zahir kita tu kita dalam susah, tapi sabarlah kerana itu merupakan satu kebaikan untuk diri kita. Ya, pada hari ini, pada petang ini, saya akan menyambung lagi dengan membicarakan satu bab yang di mana dalam bab ini membicarakan jawazu tamanniyal maut wa du'a bihi li khawfil fitnah fid din. Iaitu dalam membicarakan tentang mati itu boleh kita mohon pada mati kalau terkesan terbimbang dengan fitnah dalam agama. Jadi maksud di sini, kalaulah sekiranya agama sudah banyak dah ketinggalan, amalan-amalan pun dah tak ada, maksiat keliling pinggang, kita pun dah kebimbangan, takut kita jatuh pada fitnah dunia ini, boleh pada masa itu kita minta kepada Allah matikan kita. Kenapa? Supaya jangan terkena pada fitnah. Tetapi dalam pelajaran semalam, kita dilarang minta mati kalau kerana kita sakit, sabarlah. Kalau kerana kita susah, sabarlah. Tapi kalau kita terbimbang, takut jatuh pada fitnah, takut jatuh pada godaan, takut jatuh pada maksiat, dan maka kalau macam tu lebih baiklah kita mati supaya kita tak terjatuh pada fitnah. Itu diharuskan, ya. Begitulah dalam beberapa hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis mengenai doa minta mati itu. Kalaulah sekiranya zaman sudah menjadi rosak, banyak pertumpahan darah, agama sudah dipermainkan orang, tidak lagi berpegang pada agama, maka pada saat itu minta mati itu adalah lebih baik kerana takut jatuh kita dalam fitnah keduniaan yang disebutkan tadi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ada pun kelebihan mati, fadlul maut, kelebihan mati. Apa pula kelebihan mati? Ya, memang mati pun ada kelebihannya tuan-tuan dan puan-puan. Kita dilarang minta mati seperti mana yang telah kita sebut semalam. Tetapi kalau sekiranya kebimbangan akan kerosakan agama kita, kita minta segera mati, itu tak disalahkan pula. Dan demikian pula kelebihan mati itu pun ada juga kelebihan dia. Sebagaimana dalam beberapa hadis yang akan saya bacakan sekarang ini, di mana dikeluarkan oleh Imam Tabarani dalam kitabnya dan Imam Hakim dalam Mustadraknya daripada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu mengatakan, innama khuliqtum lil abad wal baqa walakinnakum tunqiluna min darin tantaqiluna min darin ila dar. Sesungguhnya kamu ini dicipta oleh Allah untuk kamu kekal selama-lamanya. Kekal kat mana tuan-tuan? Di akhirat. Dunia tidak kekal. Tetapi kamu berpindah-pindah dari satu rumah ke satu rumah. Itulah. Jadi akhirnya kita punya tempat yang kekal ialah di akhirat. Itulah Allah Ta'ala jadikan kita. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita, rumah kita ni sebenarnya yang bukanlah di dunia. Rumah kita sebenarnya ialah di akhirat. Sebab itulah dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya darul mudbirah wal akhiratu darul muqbilah. Fakunu abna'ud darul muqbilah wala takunu abna'ud darul mudbirah. Artinya apa? Dunia ini rumah yang akan kamu tinggalkan dan akhirat ialah rumah yang kamu akan mendatanginya. Jadilah kamu anak-anak kepada rumah yang kamu akan mendatanginya. Jangan kamu jadi anak-anak rumah yang akan kamu tinggalkan. Rumah ni, dunia nak kita tinggalkan. Ya, kita pun tak tahu bila kita akan pergi. Tapi biasalah umur-umurnya orang yang biasa 60, 60 lebih, 70, 80, paling maksimum 90, Allah alam, 100 tu jarang sekali lah. Maka dah meninggal.
Itulah dunia, rumah yang akan kita tinggalkan. Jadi yang disuruh kita jadi anak siapa? Anak kepada rumah yang akan kamu pergi, iaitu rumah akhirat. Itulah akhiratnya kekal. Jadi Allah SWT menjadikan kita orang beriman ini, dia siapkan rumah tu mana? Di akhirat. Habis ustaz, kat dunia ni kita pun nak hidup juga. Ya, betul. Tapi janganlah sampai habis-habis wang ringgit kita untuk rumah dunia yang kita akan tinggalkan. Kalaulah kita perlu beli rumah, kita perlu beli kenderaan, silakan. Itu keperluan. Tetapi jangan berlebih-lebihan sampai habis-habisan. Dan kemudian lepas tu untuk rumah akhirat kita tidak bawa bekalan. Padahal sanalah yang kekal. Sanalah selama-lamanya. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi begitulah hidup kita di dunia ini sebenarnya bukanlah untuk kekal selama-lamanya. Memang kita semua akan berpindah. Ibu bapa kita, datuk nenek kita, sebahagian besarnya sudah pun berpindah. Dan kita pun akan mengikuti mereka. Bukan makna mereka meninggal, kita tak meninggal. Kita pun akan meninggal juga. Dan demikian jugalah dikeluarkan daripada Al-Imam Ibn Mubarak daripada kitab Az-Zuhdi daripada Husain bin Ali radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mautu raihanatul mu'min. Mati itu adalah ketenangan bagi orang yang mukmin. Jadi mati menjadi ketenangan. Sebab dalam hidup dunia ini semua cubaan. Cubaan senang, sakit, cubaan hidup sempit, lapang, semua cubaan. Tak ada siapa yang tak ada cubaan. Hatta kalau orang kaya yang sihat pun ada cubaan. Dengan cara yang berbeza. Kita orang susah, orang miskin, orang yang sakit ada cubaan. Dengan cara yang kita hadapi. Pokoknya dunia ni darul imtihan. Dunia ialah rumah percubaan. Tetapi akhirat ialah darul jaza. Rumahnya pembalasan. Itulah akhirat. Jadi orang mukmin dia memang beriman pada Allah dan tentu dia pun beramal pada perintah Allah. Jadi dengan itu dia sudah rasa dengan mati itu rehatlah dia. Lepaslah dia daripada sekalian cubaan-cubaan atau kesusahan, kesempitan. Dia sudah dapat kerehat. Orang kata kembali rest, rehat dia. Sebab itulah antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah waj'al mautana rahatan. Mintalah ya Allah jadikan mati kita itu sebagai rehat kita. Subhanallah tuan-tuan dia. Itu orang beriman. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila orang yang beriman tu dia masuk dalam kuburnya, dia akan tidur seperti tidurnya pengantin, tak sedar, mengantuk dia, tidur nyenyak dia. Tiba-tiba hari kiamat, dah kiamat, sekejap aja. Rasa macam 10 minit. Tapi entah mungkin dah 100 tahun. Mungkin 300-400 tahun dia tak sedar. Itu orang mukmin tuan-tuan ya. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita semua dalam kubur aman dan sentosa. Rehat untuk diri kita. Dan selamat dari sekian azab-azab kuburnya. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan dikeluarkan daripada hadis Imam Ahmad dan Sa'id bin Mansur daripada kitab sunannya daripada Mahmud bin Lubaid bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, dua perkara yang tak disukai oleh anak Adam. Dua perkara yang tak disukai oleh anak Adam. Yakrahul maut wal mautu khairul lahu. Mereka tak suka pada mati. Sedangkan mati itu lebih baik bagi mereka daripada fitnah. Fitnah yang dalam dunia ini. Wa yakrahul qillatal mal. Dan mereka tak suka kepada sedikit harta. Kalau boleh nak banyak-banyak. Wa qillatul mal aqallul hisab. Sedangkan sedikit harta tu meringankan akan perhitungan yaumul qiyamah. Allah, Allah, Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Dua perkara ini tak baik ataupun tak disukai oleh anak Adam, tetapi baik untuk mereka. Dia tak suka mati. Sedangkan mati itu kerehatan. Rehat dia. Relax dia. Daripada fitnah yang ada sekarang. Fitnah tu ujian lah. Ya, fitnah ujian. Maupun kita terjatuh dalam ujian tu. Terjatuh dalam maksiat. Ataupun kita tak terjatuh. Tapi dalam keadaan yang kita kesusahan, kesempitan, kesakitan. Dan demikian juga. Kita tak suka kalau kita kurang harta. Tapi itu sebenarnya kurang harta tu kuranglah hisab kita. Allah Ta'ala akan hisab kepada kita satu persatu daripada nikmat Allah Ta'ala. Allah, ya Allah, selamatlah ya.
Bukan senang tuan-tuan. Sebab tu orang kaya di dunia, nampak dia senang, wah kaya lah dia. Tapi besok akhirat banyak, panjang lebar dia punya hisab. Sebab akan ditanya satu-satu apa yang dia telah buat daripada harta tu. Min aina iktasaba wa fi man anfaqah. Daripada mana dia dapatkan harta dan bagaimana dia belanjakan. Dia dapatkan harta tu macam mana? Halal atau haram? Dah dapat cara halal, okey. Sekarang macam mana dia belanjakan pula? Yang perkara yang baik atau yang tak baik? Allah, semua akan dihisap. Kenapa? Sebab semuanya itu amanah Allah. Jadi kalau kita penyimpan amanah, bila tauke kita atau tuan kita atau tuan punya amanah tu minta balik, kenapa kurang ni? Apa yang kau dah belanja? Dia nak tanyalah satu persatu. Begitulah dia Allah Ta'ala. Allah beri pada kita ni, harta yang ada pada kita ni bukan kita punya tuan-tuan, Allah punya. Wa'afikum mimma razaqnakum, berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu daripada harta yang kami beri pada kamu, yang Allah beri. Jadi kita ni hanya pemegang amanah saja. Itulah dia tuan-tuan dia. Jadi kalau kita yang ada harta tak banyak, gaji pun tak besar, ada seberapa, alhamdulillah, ringan aku punya perhitungan di hari akhirat. Jangan kita rasa kita terhina. Alamak, kenapa aku dapat susah ni, sikit saja pendapatan, sikit gaji aku. Padahal itu baik untuk kita. Macam itulah dia tuan-tuan, mati itu adalah baik untuk kita. Kita tak perlu takut pada mati. Semua orang akan mati. Habis ustaz, kita belum siap beramal lagi. Memanglah kita itu biasa orang cakap belum siap beramal. Habis apa nak buat? Beramal lah sekarang. Kita siapkan diri kita dengan kita beramal, ibadat, taat pada Allah. Tetapi walau macam mana kita buat yang sempurna pun, kita masih belum lagi komplit 100% sempurna persiapan menghadap Allah. Kenapa? Kerana memang itulah sifat kita. Sifat manusia itu sifat lemah. Jadi tak ada siapa yang dapat komplit. Cuma kita mengharapkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Daripada Imam Bukhari rahimahullah taala dan juga Imam Muslim, dua sepatutnya hadis yang sahih, di mana Abu Qatadah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui satu jenazah. Kemudian Nabi pun mengatakan mustarihun mustarahun minnu, iaitu jenazah ini ialah yang sudah berehat dan direhatkan daripadanya. Qalu, mereka pun berkata, ya Rasulullah, apa yang mana berehat dan direhatkan daripadanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalaulah dia seorang hamba mukmin yang baik, maka dia berehat daripada kepenatan hidup dunia. Ialah dunia penat tuan-tuan ya. Kita sakit, kita susah, orang fitnah, penat kita melayan kerenah dunia ini. Jadi dengan mati itu, maka dia berehat dan dia semoga dia mendapat rahmat Allah Ta'ala. Kalaulah dia seorang hamba yang fajir, yang maksiat, maka selamatlah orang lain, rehatlah orang lain dengan mati dia. Orang lain pun berehatlah daripada maksiat dia, daripada kecelakaan dia, daripada dosa-dosa dia. Jadi manusia ke, haiwan ke, pokok-pokok ke, semuanya selamat daripada perbuatan balak yang akan timpa kerana dosa dia. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Sebab itulah di sini kita mintalah pada Allah. Mudah-mudahan kita semua, ya Allah, jadikanlah kami semua pada golongan mukmin yang mati itu menjadi rehat untuk kami, ya Allah. Kami tahu kami takkan dapat lari pada mati, tapi jadikanlah mati sebaik-baik masa yang untuk kami menempuhnya dalam perjalanan hidup ini dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan daripada Ibnu Mubarak menceritakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wasanatuhu. Fa'idha faraqad dunya faraqas sijna wassanah. Artinya, dunia ini adalah sebagai penjara orang mukmin dan sebagai kesusahan, kesulitan orang mukmin. Jelas dah duduk dalam penjara itu susahlah. Apabila dia meninggal dunia, maka dia meninggalkanlah penjara dan segala kesusahan. Bagus tak? Baguslah. Orang dalam penjara semua kau boleh nak keluar. Jadi kalau kita dah keluar, alhamdulillah, kan dah bagus. Macam itulah orang mukmin. Bila hidup dalam dunia ini, dia seperti duduk penjara. Ustaz, kenapa duduk macam penjara? Sebab orang dalam penjara dia tak bebas.
Begitulah kita orang mukmin. Kita tak boleh buat ini haram, ini maksiat, ini Allah murka, ini wajib dibuat, ini wajib kita laksanakan, ini sembahyang wajib 5 waktu, ini wajib tutup aurat, ini tak boleh bergaul bebas. Jadi semuanya ada restriction. Itulah kita duduk dalam penjara. Dan begitulah kesusah payahnya. Memang orang mukmin ini Allah Ta'ala bagi susah payah dalam hidup dunia. Kenapa? Dalam hadis yang lain Nabi menceritakan Allah Ta'ala jadikan susah payah orang mukmin hidup dunia supaya menjadikan kafarah, tebusan kepada sekalian kesalahan-kesalahan mereka. Jadi bila dia sudah kena susah, kena penyakit, kena ekonomi dia terkecil ataupun sempit dan keadaan-keadaan yang tak menyenangkan, maka itu merupakan penghapus dosa. Jadi apabila sampai akhirat dah tak ada lagi nak dibalas dosa dia, jadi terus masuk ke syurga. Alhamdulillah. Itulah hikmah dia, tuan-tuan. Ustaz, kenapalah orang kafir itu dia senang hidupnya. Tetapi kita ni orang Islam macam-macam musibah, macam-macam balak, macam-macam masalah kita. Itulah rahsia dia, tuan-tuan dan puan-puan Sebab susah kita kat dunia tak sampai 1000 tahun, tak sampai 100 tahun. Sepanjang umur kita, kalau umur kita 60 tahun, sekadar 60 tahun. Tapi mungkin tak 60 tahun sepenuhnya. Mungkin kita umur 45 tahun, 50 tahun baru kita sakit. Baru sakit berapa? 10 tahun. 10 tahun kita pun dah meninggal. Alhamdulillah. Maknanya 10 tahun tu membersihkan dosa kita. Dan kemudian bisa sampai akhirat, masuklah syurga. Dah tak ada apa lagi nak hisap. Tak ada apa lagi nak hitung. Kerana semua sudah dibereskan di dunia. Alhamdulillah. Itulah dia, tuan-tuan. Sebab tu kita ni yang dalam susah, dalam sakit, hidup dunia, jangan kita rasa kita kata merungut. Kita kata, orang kata macam tak senang hati. Kenapalah aku sakit? Kenapa aku susah? Sedangkan itu adalah kebaikan untuk kita. Kalau kita tahu, kalau kita kenal Demikian juga daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min. Dunia itu syurga untuk orang kafir dan penjara untuk orang mukmin. Jadi apabila dikatakan syurga untuk orang kafir, penjara untuk mukmin, berlakulah satu kisah di mana seorang Yahudi miskin yang minta sedekah, dilalui di hadapan dia seekor kuda yang ditunggang oleh Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tahan kuda tu. Dia pun kata, "Hai kau cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Datuk engkau mengatakan bahawa dunia inilah syurga untuk orang kafir dan penjara untuk orang yang mukmin. Tapi aku orang kafir ni kerana susah sekarang ni tengok minta sedekah. Engkau orang mukmin, tapi engkau duduk atas kuda dengan hebat, dengan begitu pakaian cantik." Maka berkatalah cucu Nabi ini, Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, engkau yang kau dalam susah ni, yang kau nampak sekarang ni minta sedekah tepi jalan, ini kalau dibandingkan kau dalam neraka nanti ke akhirat, ini kau dalam syurga lah. Kenapa? Kerana kau tak kena azab. Walaupun kau susah, tapi tak ada susah kena bakar. Besok neraka lagi dahsyat kau nanti. Aku yang kau nampak dengan pakaian cantik, dengan duduk atas kuda yang hebat, kamu nampak aku ni macam ni hebat. Ini kalau dibanding nanti besok dalam syurga, ini aku ni dalam penjara lah. Maknanya tak ada benda apa lah aku ni. Ibarat kalau syurga tu lagi hebat lagi. Subhanallah. Itu jawapan. Memang betul, tuan-tuan. Jawapannya tepat. Tetapi sebaliknya juga, kita yang orang mukmin ni dalam dunia ni, kita dalam penjara kerana kita banyak restriction, banyak dia pantang larang, dan banyak kita kena jaga hukum Allah. Allah susahlah Islam ni, asyik itu tak boleh, ni tak boleh. Bila kita nak senang, bila kita nak kaya, bila kita nak mewah. Itulah kadang-kala orang yang tak beriman jawapannya. Tapi kita sabarlah. Kesusahan tu ada hikmahnya, kerana Allah nak hapuskan dosa-dosa kita, dan supaya Allah nak selamatkan kita lebih baik lagi di hari akhirat. Langsung tak ada susah, tak ada masuk neraka, tak ada kena bakar, tak kena duduk bawah matahari yang panas. Kan lagi bagus. Sebab di akhirat, satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun dalam dunia. Ya Allah, selamatkanlah kami di yaumul akhirat. Ya Allah,
Kami beriman bahawa akhirat adalah benar, syurga adalah benar, neraka adalah benar, jembatan siratal mustaqim adalah benar, mati adalah benar, alam kubur adalah benar. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan hidup kami sampai kami bertemu dengan Kau ya Allah dalam keadaan aman dan selamat dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa innama masal mu'min hina takhruj nafsuhu, dan seorang mukmin tu apabila dia pun berpisah roh daripada jasadnya, sepertilah seseorang lelaki, seseorang yang keluar daripada penjara. Jadi kita dah kata dunia ni penjara bagi orang mukmin. Jadi bila dia meninggal, maka dia seperti orang yang keluar pada penjara. Bagus ke tak bagus? Baguslah. Maka begitulah bagi orang yang mukmin ya. Jadi sebab tu mati ni memang orang semua takut mati. Kenapa takut mati? Belum siaplah ustaz. Memang kita nak perlulah ibadat taat pada Allah. Tapi sebanyak mana kita buat pun kita takkan memenuhi persiapan kita. Tapi jangan kita takut mati. Kita yang penting minta mati dalam iman. Minta selamat dari azab kubur, azab yaumul akhirat, azab api neraka. Minta Allah dapatkan kita barakat syafaat Nabi SAW. Itu saja. Mungkin kita tak banyak ibadat. Mungkin kita tak banyak buat sunat-sunat. Tapi kalau Allah nak selamatkan, cukuplah itu. Allah Ta'ala bukan nak kau semayang banyak. Oh, kau sebanyak ibadat banyak. Okey, mari masuk syurga. Oh, kau semayang sikit. Kau puasa sikit. Kau ibadat sikit. Nanti. Tak ada. Itu kehendak Allah Ta'ala. Allah lakukan apa saja yang dia kehendaki. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak ampunkan dosa orang yang syirik yang memperduakan Tuhan. Allah tak ampunkan dia, melainkan kalau dia bertaubat dan dia masuk Islam balik baru boleh. Tetapi selain pada dosa syirik, Allah boleh ampunkan siapa saja yang Allah kehendaki, siapa saja. Dosa sebanyak mana dosa, setinggi gunung Everest sekalipun, kalau Allah nak ampunkan, Allah boleh ampunkan. Itu kuasa, itu kehendak dia. Jangan kita putus asa daripada rahmat Allah. Kita tanamkan rasa hati kita kasih pada Allah. Ustaz, macam mana saya nak cakap saya kasih pada Allah tapi saya dosa? Jangan kita rasa kecil hati dengan dosa kita. Dosa tu memang dosa, tetapi kita tetap kasih. Kenapa kita kasih pada Allah? Dia jadikan kita. Kita daripada tak ada kepada ada. Daripada kita lahir baby yang tak ada seurat benang atas badan kita, yang tak ada satu sen duit kita pegang, dia bagi kita harta, dia bagi kita pakaian, dia bagi kita akal, dia bagi kita kepandaian, dia bagi kita segala-galanya. Kenapa kita tak sayang kepada Allah? Ya Allah, ya Tuhan kami sayang padamu ya Allah. Kami cinta padamu ya Allah. Engkaulah Tuhan yang telah memberikan kami segala-gala apa yang ada pada diri kami. Walaupun kami manusia yang banyak kelemahan dan kekurangan, banyak kami melanggar larangan-Mu dan pantang larang-Mu, tapi kami sayang padamu. Maafkanlah kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kesalahan silap kami ya Allah. Tanamkanlah iman dan takwa dalam diri kami. Tanamkanlah rasa cinta kami pada Engkau ya Allah. Dan tanamkanlah rasa cinta kami pada Nabi kami Rasulullah SAW. Izinkanlah kami dapat memandang zat-Mu yang mulia di yaumul qiyamah ya Allah. Izinkanlah kami dapat memandang kepada wajah baginda Nabi SAW. Ya Allah, terimalah doa kami dengan berkat syafaat Nabi SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita orang beriman, kita sayang pada Allah. Kita terima kasih pada Allah. Walaupun kita banyak kelemahan, kekurangan, tapi kita tetap kasih pada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman sangat kasih pada Allah Ta'ala. Kita kasih pada Allah. Dia lagi jadikan dunia, alam semesta ni segala-galanya dia. Dia berikan kita segala-galanya. Hari ini kita dapat makan, minum, pakaian kita, kenderaan kita, semua dia bagi. Walaupun zahirnya kita kerja, kita mendapat pendapatan, tapi itu semua daripada gerakan dia juga. Ya Allah, nikmat Allah banyak tuan-tuan. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu takkan terhitung. Ya Allah, syukur padamu ya Allah. Lakal hamdu wa lakal syukru. Amin ya rabbal alamin. Daripada Abu Nu'aim, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Abu Zar, "Wahai Abu Zar, sesungguhnya dunia ini adalah penjara orang mukmin,
Dan kubur itu keamanannya. Dan syurga itu tempat kembaliannya. Jadi orang mukmin dalam dunia adalah penjara. Dan kubur tempat dia bertenang, rehat, relax. Masya Allah. Dan syurga tempat dia menuju balik kepada saya. Jadi destinasi kita. Kita ni sekarang semua dalam perjalanan. Daripada alam roh, kita masuk dalam alam perut ibu kita yang mengandungkan kita 9 bulan 10 hari. Daripada alam perut ibu, kita pindah pada alam dunia. Jadi alam dunia ni bukan tempat yang destinasi kita, final destination. No, tidak. Tetapi kita akan berpindah alam barzakh. Alam barzakh pun bukan tempat final destination. Final destination kita, orang mukmin ialah syurga Allah. Itulah dia tuan-tuan. Tapi perjalanan yang jauh, tu sebenarnya kalau dibanding dengan hidup kekal abadi syurga, tak adalah ke mana, tak ada apa pun. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi SAW menceritakan orang mukmin yang susah, yang sakit, yang merana, yang paling-paling fakir di dunia. Tetapi bila dia sekali saya dicelupkan dalam syurga, masuk syurga, tengok terbeliak mata dia, kemudian ditarik balik. Kemudian Allah Ta'ala tanya, pernah tak kau rasa susah dalam hidup dunia? Ya Allah, aku tak pernah rasa susah dalam hidup dunia. Tak pernah. Kenapa dia tak pernah? Padahal dia lah orang paling susah. Kerana sekali mata dia lihat syurga, hilang semua kesusahan yang dia sudah lalui pada umur hidup dia. Itulah hakikat tuan-tuan. Begitulah pula orang kafir yang paling senang sekali. Kita kata millionaire, billionaire. Hebat dia dalam dunia. Tetapi bila dia dicelupkan, sekali saja Allah celupkan ke neraka, terus ditarik balik. Kemudian Allah tanya pada dia, pernah tak kau rasa senang dalam hidup dunia? Dia kata, ya Allah, aku tak pernah rasa senang hidup dunia. Kenapa? Kerana dengan sekali pandang pada neraka, lupa semua sekalian kenikmatan yang telah dilalui dalam hidup dunia. Itulah sebenar hakikat tuan-tuan. Hidup dunia ini tak ada yang sebenar-benarnya. Kita dalam susah pun, sekejap dia macam bayang-bayang saja. Kita dalam senang pun, dia sekejap, dia cuma jalan bayang-bayang. Kita nikmat makan, nikmat maaf kata suami isteri, nikmat pakaian. Berapa lama? Umur kita dah sakit, dah tua, dah lupa semua tu. Bila mati, habis seolah-olah tu macam sejarah, macam dalam mimpi saja. Itulah hakikat dunia. Jadi di sini bukanlah makna kita kata, jangan fikir dunia. Kita fikir dunia. Tapi jangan jadikan dunia itu matlamat kita. Matlamat kita bukan dunia. Matlamat kita ialah balik kepada Allah Ta'ala. Nak bertemu dengan Khalik kita. Nak bertemu dengan Maha Pencipta kita. Yang sayang pada kita. Yang sebenar-benar sayang pada kita. Bukanlah orang yang depan kita, tidak. Yang sebenar-benar sayang pada kita Allah Ta'ala. Kita lihat kalau kita buat salah dengan satu orang. Kita 2-3 kali salah. Akhirnya dia pun mengamuk. Asyik kau saya buat salah. Tapi kita orang yang beriman. Kita dah buat salah, berapa banyak dosa kita buat. Tapi kita kata, ya Allah, aku taubat padamu, ya Allah. Allah terima taubat kita. Dan Allah terbalikkan nama kita daripada berdosa menjadi kekasih Allah. Iaitu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang kepada orang yang bertaubat. Dan Allah sayang pada orang yang mensucikan dirinya. Jadi, dia daripada dosa, dia ditukarkan nama dia menjadi orang Habibullah, kekasih Allah. Subhanallah. Inilah dia Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Tak ada siapa yang lebih sayang kepada kita daripada Allah Ta'ala sendiri yang maha pencipta. Dialah yang lebih sayang kepada kita daripada ibu kita, daripada ayah kita, daripada segala-gala manusia. Satu masa Nabi SAW melihat seorang wanita yang sedang pegang baby dia. Nabi pun berkata pada sahabat-sahabat, apa kamu fikir perempuan ini, ibu ini, akankah dia mencampakkan anak dia? Sahabat kata, sudah tentu tidak ya Rasulullah, dia sayang pada baby dia. Maka Nabi mengatakan, demi Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih sayang kepada kamu, lebih daripada ibu ini sayang pada baby dia. Subhanallah tuan-tuan. Allah sayang pada kita. Sebab tu kita buat dosa pun, Allah tak jadikan kita jatuh ke patah kaki. Kita terlambat bangun sembahyang subuh, Allah tak jadikan mata kita jadi buta. Allah bagi kita can. Bila malaikat dosa ni, malaikat yang menulis dosa kita ni,
dia nak tulis dosa kita, maka malaikat yang menulis pahala kata nanti dulu. Mungkin dia istighfar, mungkin dia taubat, mungkin dia ambil wuduk, mungkin dia ambil wuduk, dia dosa dia itu diampunkan dengan air wuduk dia. Subhanallah. Tapi kalau dia buat pahala, terus dia tulis pahala. Tapi kalau buat dosa, bagi tempoh dulu. 6 jam bagi tempoh dia. Kita sembahyang antara subuh dengan zuhur dekat 6 jam. Kita daripada zuhur dengan asar 4 jam atau 3 jam setengah. Jadi dalam tempoh tu kita dah ambil wudu. Dalam tempoh tu astaghfirullahalazim. Dalam tempoh tu ya Allah ampunkan aku. Allah ampunkan. Masya-Allah. Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau sungguh pemurah, Engkau penyayang ya Allah. Maafkanlah kami kerana kami hamba yang lalai. Kami banyak langgar larangan-Mu, banyak kami abaikan perintah-Mu. Tapi Engkau sungguh baik pada kami, walau begini dosa kami, walau begini lalai kami. Tapi Kau masih beri kami peluang untuk beribadat pada-Mu. Masih beri kami peluang untuk dapat kami melakukan amal-amal taat. Terimalah kami ya Allah, maafkanlah kami, ampunkanlah kami dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Dan daripada Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala dan Imam Tabarani mengatakan, dan hadis Abu Zar tadi, Nabi SAW mengatakan dunia itu ialah tempat penjara orang mukmin dan kubur itu tempat keamanannya dan syurga itu tempat dia tujunya, kembalinya. Manakala orang kafir pula, dunia ini syurga untuk dia. Syurga tu dia nak buat apa suka-suka dia. Nak buatnya haram, nak buatnya maksiat, nak minum arak, nak berzina, nak berjudi, ikut suka dia. Tetapi kubur itu tempat azab dia dan nerakalah tempat kembali dia. Na'udzubillah min zalik. Masuk saya dalam kubur, siaplah dia dengan azab yang menantikan dia dari siang, pagi, petang, malam, non-stop. Kalaulah dunia ini masih lagi hidup sampailah kiamat lagi 1000 tahun. 1000 tahunlah dia dalam azab dalam kubur. Na'udzubillah min zalik. Belum lagi di padang mahsyar, belum lagi dalam neraka. Sedangkan umurnya dia hidup di dunia mungkin 60 tahun pun tak sampai, mungkin 70 tahun saja. Senang pun senang sekejap saja, tapi macam-macam penyakit juga. Orang kafir pun sakit juga. Bukan kata orang Islam saja sakit. Jadi kesian mereka. Sebenarnya bila kita tengok orang kafir ni, kita kesian mereka. Kenapa? Tak ada bahagian mereka daripada hidayat. Itu semua kehendak Allah. Innallaha yahdi man yasha. Allah memberi hidayat pada siapa yang Allah kehendaki. Kita bersyukurlah Allah bagi kita iman, bagi kita hidayat. Kita tak pernah minta pada Allah bagi kita iman dan hidayat. Dalam perut ibu kita tak pernah kita minta, tapi Allah lahirkan kita, mak ayah kita orang Islam, alhamdulillah. Ada juga mak ayah bukan Islam tapi dia diberi hidayat masuk Islam, alhamdulillah. Tapi mereka yang tak dapat hidayat, kesian dia. Apa kita nak buat? Kalau kita boleh doa untuk mereka dapat hidayat. Itu doa untuk dapat hidayat boleh. Tapi doa minta pengampunan tak boleh. Kerana memang Allah tidak akan ampunkan orang yang kafir, yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan daripada Abi Syaibah dikeluarkan pada Ibnu Abi Syaibah mengatakan bahawa daripada Rabi' bin Khaytham mengatakan man ghaiba yantazirul mu'min khairul lahum minal maut. Yang artinya tidak ada sesuatu yang dinantikan yang terbaik bagi orang mukmin daripada mati. Jadi mati itu suatu perkara yang dinanti-nantikan yang terbaik sekali untuk orang mukmin. Kenapa? Dah sebut tadi kan. Bila orang mukmin dalam dunia ni, dalam penjara, bila dia mati, dia sudah keluar daripada penjara. Bila masuk kubur, dia aman dalam kuburnya. Sebab tapi memang kita perlulah, Ustaz, macam mana kita nak aman dalam kubur ni, nak selamat dalam kubur? Kita tahu amalan kita tak dapat selamatkan kita dalam kubur kita. Tapi yang selamatkan kita ialah rahmat Allah Ta'ala dengan berkat syafaat Nabi SAW. Dengan kita pun taat pada Allah. Lakukanlah yang wajib tu. Jangan kita abaikan. Yang haram seberapa dapat kita tinggalkan. Tapi di samping itu juga kita pun minta ampun pada Allah. Kerana kita ni manusia. Selagi nama manusia tak sunyi pada salah silap. Tapi orang yang paling baik antara kamu yang Nabi kata ialah orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka berkata Ibn Abi Dunya dikeluarkan pada Ja'far Al-Ahmar mengatakan, "Man lam yakun lahu fil mauti khairun fala khaira lahu fil haya." Siapa yang tidak keuntungan dengan mati,
maka tak ada baiknya dalam hidup dunia dia. Mana orang yang baik dalam hidup dunia ialah orang yang baik, yang beruntung dalam mati dia. Macam mana ustaz orang yang beruntung yang baik dalam mati dia? Mana dia mati dalam iman, mati dia membawa amalan soleh. Orang yang macam inilah baiklah dia dalam hidup. Maknanya hidup dunia dia beruntung, bertuah dan bagus, dapat melipat gandakan amalan-amalan. Tapi kalau dia kata, alamak, mati aku celakalah, aku dosa aku banyak. Maknanya dia hidup dunia pun tak guna juga. Kerana apa? Hidupnya hanya memenuhkan dengan dosa saja. Itulah yang Nabi kita telah sebutkan dalam pelajaran kita semalam. Iaitu sebaik-baik manusia, orang yang panjang umur, tapi baik amalan dia. Sejahat-jahat manusia, yang panjang umur, tapi yang jahat amalan. Na'udzubillah min zalik. Kita minta taufik pada Allah supaya Allah berkekalkan kita istiqamah atas amalan salih pada isteri, pada suami, anak-anak kita, adik-beradik kita, keluarga kita, masyarakat kita dan umat Islam seluruhnya. Tapi itulah dia bahagian masing-masing. Kita tak boleh nak kata ada orang dapat hidayat, ada orang tak dapat hidayat. Tapi pokoknya kita bersyukur Allah bagi kita hidayat. Dan kita mintalah rahmat Allah tu diratakan pada yang lain-lain juga, ya. Daripada Ibnu Sa'ad mengeluarkan kata-katanya daripada Abi Darda mengatakan, ahibbul faqra tawaddu'an lirabbi. Kasihilah akan kefakiran supaya kamu bertawaduk kepada Tuhanmu. Bila kita fakir, kita tawaduk. Kita tak fakir ustaz, alhamdulillah Allah bagi rezeki, tapi kita sayang pada orang fakir. Jadi supaya kita pun sifat tawaduk. Sebab tu Nabi SAW suka duduk dengan orang fakir, ya. Wa ahibbul mauta ishtiyaqan lirabbi. Dan kasihilah akan mati kerana rindu bertemu dengan Tuhan. Subhanallah. Kita kalau kasih pada seseorang, rindu nak jumpa dengan dia. Kita musafir, dah lama dah tak balik rumah, tak balik ke kampung, tak balik jumpa mak ayah. Rindu nak jumpa mak ayah, kau boleh nak cepat-cepat balik. Begitulah kita seorang suami, kita musafir, dah lama tak jumpa isteri kita, dah berbulan-bulan dah. Rindu nak balik nak jumpa isteri kita. Begitulah kita kalau sudah kita di dunia, kita kasih nak jumpa Allah kerana dialah kekasih kita. Tapi macam mana nak jumpa Allah? Dengan melalui pintu mati. Mati itulah pintu jalan menuju balik pada Allah. Jadi orang mukmin kasihilah akan mati untuk kerana rindu kita bertemu Allah. Habis ustaz, kita belum siap amalan lagi. Tak ada apa amalan yang kita siapkan melainkan amal soleh. Itu saja yang wajib kita lakukan, yang dosa kita tinggalkan. Apa-apa pun kita minta ampun pada Allah, minta ampun pada Allah kerana Allah Maha Pengampun. Perbaikilah amalan kita, belajar. Sebab tu disuruh datang belajar. Perbaiki amalan kita. Jadi ini semua sebagai menghidupkan hati rohani kita. Allahu Akbar. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Nabi Allah Ibrahim AS, di mana beliau ini seorang Nabi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Nabi Allah Ibrahim AS ni, dia berdoa, semua doa dia dikabulkan oleh Allah Taala. Jadi apabila satu masa dia doa, ya Allah, janganlah kau matikan aku, melainkan apabila aku minta mati. Itu permintaan Nabi Ibrahim AS. Allah kabulkan. Jadi Allah Ta'ala dah sampai masa nak ambil nyawa Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tak minta mati. Umurnya sudah 180 tahun. Jadi Allah Ta'ala hantarkan satu malaikat menyerupai manusia. Sifat Nabi Ibrahim AS ni, dia suka makan. Kalau nak makan, dia nak ada tetamu sama-sama dia makan. Kalau tak ada tetamu, dia akan keluar cari. Walau sampai 1-2 kilometer dia akan cari. Mana ada sesiapa, panggil datang makan. Jadi satu masa Allah Ta'ala memang nak ambil nyawa dia tu. Dah umur dia 180. Dan kemudian Allah Ta'ala datangkan satu malaikat yang serupa manusia. Orang tua. Nabi Ibrahim jemput dia makan. Tapi orang tua ni bila makan ni, dia makan pelik sikit. Dia kalau makan, masuk makanan tu kat mana? Kat mata. Macam mana masuk makan kat mata? Makan masuk kat telinga. Macam mana masuk kat telinga? Tapi kalau dia makan masuk kat mulut, na'udzubillah, keluar semua apa-apa bahan-bahan makanan dia tu. Macam mana ni orang tua ni? Nabi Ibrahim bertanya, pakcik, kenapa pakcik macam ni? Alah, pakcik dah tua dah agaknya. Umur berapa pakcik berapa? Umur pakcik 182. Jadi Nabi Ibrahim kata, agaknya kalau saya umur macam pakcik pun, saya pun akan macam ni lah. Maka orang tua ni kata, yelah agaknya lah.
Nabi Ibrahim dah takut dah. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, ambillah nyawa aku. Maka Nabi Ibrahim pun didatangi oleh malaikat maut. Malaikat maut pun datang nak ambil nyawa Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim berkata pula pada malaikat maut, hai malaikat maut, apakah seorang kekasih itu sanggup mengambil roh kekasih dia? Jadi Allah Ta'ala kekasih Nabi Ibrahim. Apakah Allah sanggup ambil roh kekasih dia? Maka malaikat maut pun balik pada Allah. Ya Allah, inilah jawapan Nabi Ibrahim pula. Aku nak ambil nyawa dia. Dia kata, apakah seorang kekasih sanggup ambil roh kekasih dia? Maka Allah Ta'ala kata pula pada malaikat, beritahu pada Ibrahim, apakah seorang kekasih tak rindu bertemu dengan kekasihnya? Bila malaikat pun bagi tahu pada Ibrahim, Nabi Ibrahim kata, ya Allah, aku rindu padamu, ya Allah. Ambillah aku, ya Allah. Masya Allah. Itulah orang beriman, tuan-tuan. Kita rindu pada Allah. Kita kasih pada Allah. Dosa-dosa kita sebanyak mana pun kita minta ampun, Allah boleh ampunkan. Jangan kita pandang pada dosa. Memanglah kita perlu, kita kata takut. Tetapi kita mengharapkan rahmat Allah dan kita letakkan kasih sayang kita pada Allah sepenuhnya. Dan Allah Maha Pengasih. Allah boleh ampunkan sebanyak mana dosa. Sepenuh bumi pun. Dalam sebuah hadis kursi Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kamu datang kepada aku dengan sepenuh bumi daripada dosa, tetapi kamu tak syirikkan aku, tak menyekutukan aku, maka aku akan mendatangi kamu dengan sepenuh bumi daripada keampunan, maghfirah. Allahu Akbar. Allah boleh ampunkan dosa kita sebanyak mana sekalipun. Tapi kita lakukanlah perintah Allah. Jauhkan larangan dia. InsyaAllah Allah terima kita. Allah sayang kita, tuan-tuan. Allah sayang orang beriman. Allah kasih, sebab tu Allah bagi kita hidayat. Allah bagi kita iman. Allah bagi kita dapat ibadat pada Allah. Ini nikmat yang paling besar, tuan-tuan. Nikmat dunia sekejap kita akan tinggal. Tapi nikmat iman inilah yang akan bersama kita sampai kita menghadap pada Rabbul Alamin. Allahumma ya Allah, matikanlah kami semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, semalam saya telah janjikan di mana saya akan berikan tuan-tuan dan puan-puan iaitu selawat. Di mana selawat ini kalau tuan-tuan dan puan-puan membacanya, insya-Allah kalau diamalkan, akan nanti bila kita masuk dalam kubur kita, akan nanti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut kita punya roh kita. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ya. Selawat itu sudah pun saya masukkan ke dalam FB saya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau buka FB saya sudah sebutkan selawat ini diijazahkan oleh Sayyidil Imam Al-Allama Ad-Da'i Ilallah Habib Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Segaf pada kuliah subuh di Masjid Abdul Razak di Singapura pada hari Jumaat 1 Jamadil Awal 1436 Hijrah bersamaan 20 Februari tahun 2015. Dah 5 tahun dululah tuan-tuan, ya. Jadi waktu beliau datang memberi kuliah, antaranya ialah beliau mengijazahkan selawat yang sama yang pernah diijazahkan oleh almarhum Habib Hassan bin Abdullah Ash-Shatiri, abang kepada Habib Salim Ash-Shatiri. Ini semua ulama-ulama di Tarim, tuan-tuan, di Hadramaut. Katanya dibaca selawat ini 10 kali pagi, 10 kali petang. Katanya lagi paling kurang baca 1 kali pagi, 1 kali petang, paling kurang. Faedahnya yang disebutkan oleh Habib adalah apabila jenazah yang mengamalkan selawat itu diturunkan ke kuburnya, insya-Allah Rasulullah SAW akan sambut dia dalam kuburnya. Allahu Akbar. Kemudian apabila Habib Hassan ini meninggal dunia, maka adalah keluarganya atau muridnya bermimpi kepada dia. Habib Hassan sangat ambil berat untuk amalkan selawat tersebut. Sehingga setelah meninggalnya Habib Hassan, hanya beberapa hari, saya dengar sendiri, first hand, mana Habib Kazim ini sendiri, dengar daripada salah seorang sahabat Habib yang bermimpi, berjumpa Habib Hassan dalam mimpi. Ditanya, bagaimana keadaannya di kubur? Jawab Habib Hassan, semuanya Masya Allah. Dan lebih gembira lagi, apabila diturunkan jenazahku dalam kubur, yang sambutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Subhanallah. Jadi ini bukan cerita, tapi ini mujarab, sudah berlaku. Tuan-tuan,
Dan selawatnya pun tak banyak. Tuan-tuan boleh buka FB saya. Selawatnya macam biasa kita baca, tapi ada tambah sikit-sikit saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummil Habib Al-Aliyil Qadar Al-Azimul Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ustaz macam mana? Sekali ulang lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummil Habib. Berhentilah sikit situ ya. Al-Aliyil Qadar Al-Azimul Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tak ingatlah, tak apa, tak ingat tak apa. Nanti boleh buka FB saya. Saya dah postkan kat dalam FB tu. Artinya, ya Allah, selawatkan ke atas penghulu kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi, lagi yang dikasihi, yang tinggi darjatnya dan yang agung kemuliaannya, beserta salam ke atasnya dan keluarga dan sahabatnya. Masya Allah. Pendek saja selawatnya. Ulang 10 kali pagi, 10 kali petang. 10 kali pagi tu lepas main subuh ya. Lepas habis wirid, bacalah 10 kali. Petang tu lepas asar ataupun lepas maghrib. Lepas kita dah habis wirid kita, bacalah 10 kali lagi. Jadi itulah dia tuan-tuan. Saya pun ada hubungan, berhubung dengan pihak iaitu Habib Kazim yang mengijazahkan selawat ini. Saya minta izin untuk disampaikan pada murid-murid saya. Kata dia izinkan. Jadi tuan-tuan pun saya izinkanlah untuk amalkan selawat ini. Mudah-mudahan dapat manfaatnya insya-Allah. Dan mudah-mudahan ya Allah temukanlah kami dengan Rasulullah SAW. Ya Allah jadikanlah mayat kami disambut oleh Rasulullah dalam kubur ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami aman dalam kubur kami. Dan demikian juga ibu ayah kami, demikian juga keluarga kami yang telah meninggal dunia. Datuk kami dan datuk nonyang kami dan sekalian guru-guru kami yang lain ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan kami, ampunkanlah kami, maafkanlah kelemahan kami. Kami sayang padamu ya Allah, kami cinta padamu ya Allah. Tetapkanlah iman kami dan jadikanlah kami mati dalam iman dan Islam, dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, itu sajalah untuk kita pada petang ini. Maaf sajalah dalam penyampaian saya mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar semua datang daripada Allah. Yang salah silap tu kelemahan saya sendiri. Dengan itu saya akhiri dengan sama-sama kita baca istighfar. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ini kita sudah masuk 24 Zulhijjah. Hari ini Jumaat terakhir daripada bulan Zulhijjah. Bulan akhir tahunnya 1441 Hijrah. Dan pada hari Rabu nanti maghrib masuk 1 Muharram 1442 Hijrah. Tahun baru kita tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan akan saya selitkan juga dalam 1-2 kuliah kita ni membicarakan tentang amal-amal yang perlu kita lakukan sebelum kita akhiri tahun ini dan juga sebelum kita menyambut tahun baru yang hadapan. Insya-Allah sekian saja. Sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang hendak buat booking kitab tuan-tuan ya, saya harap mereka buka link yang sudah ada dalam saya punya FB dan kena isi borang tu sepenuhnya. Emailnya, handphonenya semua sepenuhnya. Dan kemudian kalau dia pay now ke atau transfer, snapshot. Dan kemudian lepas tu pergi kepada choose file. Dia kena isikan choose file tu. Choose file tu pergi kepada picture dia ataupun kepada gambar yang dia sudah snapshot. Kemudian attachkan dia untuk upload, masuk dalam choose file ini. Kemudian baru submit. Kalau dia tak buat semua tu, maka nak submit dia tak boleh submit. Kami perlukan cara tersebut supaya apa? Supaya kami senang keep track. Kami tahu siapa yang bayar dan kemudian apa alamat dia. Dan tuan-tuan tengok sekali di bawah sekali. Di bawah sekali dia kita katakan please check your email. Email maupun dalam email box ataupun dalam junk box ya. Kenapa? Kadang-kadang kita punya email, kita akan balas email tuan-tuan secara automatik. Bila tuan-tuan submit saja, ada automatic email kata, okey kami dah terima pesanan anda.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu ikut prosedur dia lah ya. Kalau tak tahu, tanyalah anak-anak ya. Anak-anak kita mestilah ya sudah tahu semua cara prosedurnya ya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan. Dengan itu saya minta izin dan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.